Kita bersiaran ketika mana ramai dalam kalangan warga di negeri Selangor ini menghadapi masalah bekalan air. Dan ini bukan kali pertama dalam tempoh yang sangat dekat krisis bekalan ini berulang. Ia dikaitkan dengan sikap salah laku pengusaha kilang, khususnya industri yang melepaskan barang buangan terlarang ke dalam sistem perbekalan air sehingga menyebabkan beberapa loji terpaksa ditutup bagi tujuan untuk memastikan keselamatan bekalan air kepada isi rumah. Namun mutakhir ini kita melihat bagaimana bacaan dan juga respon balas yang diberikan, termasuk sehingga melibatkan pihak istana sudah mula menegur dan respon balas memberikan gambaran yang pelbagai seolah-olah ia merupakan satu krisis yang tidak berkesudahan. State ataupun negeri menuduh persekutuan dan persekutuan menuduh negeri, walaupun ianya tidak zahir sebagai satu tuduhan yang rasmi, tetapi kelihatannya tuding-munding itu tetap berlaku, menyebabkan dialektika pada waktu ini merasa begitu terpanggil untuk melihat di sebalik tabir. Walaupun sudah begitu banyak dibicarakan tentang krisis ini, saya ingin mengundang semula teman saya yang sudah pun bersedia dalam talian bersama S. Piara Pakaran, adalah Presiden Persatuan Penyelidikan Air dan Tenaga Malaysia atau singkatannya EWA. Piara, apa khabar? Baik. Hampir setiap hari nampaknya kenyataan yang Piara keluarkan saya sempat tengok dan lihat, dan saya tahu Piara banyak sudah menjawab isu ini. Tetapi menariknya dalam konteks saya mengundang Piara adalah ini bukan kali pertama. Piara ingat berapa tahun lepas Piara kita bincang tentang ini? Dah 1 dekad dah kita mengulas tentang isu ni. Dan waktu kita tampil itu kita berbincang tentang sekitar isu yang sama. Kerana kita tahu bahawa bekalan air ini khususnya di negeri yang panas, dalam erti kata bekalan, reserve yang sedikit termasuk Selangor yang mempunyai kepadatan yang besar ini, masalah ini berulang. Dan hari ini dikaitkan pula dengan kisahnya soal pencemaran salah laku pembuangan sisa yang terlarang ini ke dalam sistem pembekalan. Dan mutakhir ini pula menyebabkan saya makin terpanggil ingin bersembang dengan Piara adalah kerana kelihatannya tuding-menuding itu tidak beres, tidak selesai. Dan pernah sebelum ini kita berbincang Piara secara dalam talian. Piara kata, undang saya, kita boleh bincang ni secara lebih jelas untuk kita melihat di mana jalan keluarnya. Jalan keluar atau tidak, ia termasuk dibaca secara politik, kerana kita tahu hubungan kesenjangan di antara Selangor dan juga Persekutuan itu kedudukannya soal parti. Tapi sama ada kita akan bawa sampai ke situ atau tidak, saya serahkan sepenuhnya kepada Piara. Kita mulakan Piara dengan memberikan sinopsis. Saya tahu panjang sinopsisnya sebab kita dah bincang ni 10 tahun. Tapi kemelut yang terakhir ini, kenapa ia semakin menggeruh? Kenapa semakin memburuk situasi ini, Piara? Kalau kita lihat kebanyakan akan lihat sebagai isu pencemaran sahaja. Ya. Biasanya pencemaran berlaku. Tindakan respon pertama adalah kita bila ada kesan tu kita akan hentikan di muka sauk supaya air mentah tidak masuk ke sistem perawatan. So kadang-kala kalau terdapat bahan pencemar yang bersifat minyak terkena sampai penapis, kita mungkin terpaksa tutup loji sehingga 2 minggu. So ini isu pencemaran. Banyak pihak tidak bertanggungjawab ni boleh melakukan pencemaran dan memberikan kesan yang negatif kepada kita. Tetapi pada waktu yang sama kita juga mempunyai isu pokok di sini di mana margin simpanan air terawat di Lembah Kelang ni memang rendah. Kenapa saya sentuh margin simpanan? Sebab margin simpanan akan membantu kita bila berlaku sesuatu kecemasan. Kita ada loji-loji di zon-zon berhampiran boleh membantu kita mengurangkan impak. Yang keduanya, bila kita sambung bekalan air selepas henti tugas, kita dapat memulihkan situasi dengan lebih segera berbanding sekarang yang ambil masa hampir seminggu. So dalam konteks ni, kenapa pula margin simpanan kita rendah? Margin simpanan rendah sebab loji Langat 2 yang sepatutnya siap dibina pada tahun 2014 telah dipijak-pijak dengan isu politik di antara persekutuan dan negeri dari tahun 2008. Dan dalam kemulut ini juga kadang-kadang organisasi seperti kami pun akan tersepit. So bila kita utarakan isu-isu teknikal, kita pula akan dilabel sebagai orang sebegini atau orang sebegitu. Tapi apa yang berlaku pada tahun 2014 membuktikan margin simpanan yang semakin rendah dan akan mula memberi impak kepada sistem bekalan air kita sekiranya berlaku 3 perkara utama dalam secara semula jadi ataupun perbuatan manusia. Yang pertama, kalau berlaku musim panas yang berpanjangan. Yang keduanya, jika berlaku kebocoran pipe ataupun kerosakan pada sistem mekanikal yang membantu membekalkan air. Dan yang ketiga,
pencemaran. Okey. Jadi kita mulakan tadi dengan bercakap soal pencemaran, tetapi semua ini Piara katakan berkait juga tentang kesiapsiagaan negeri. Dalam konteks ini, kalau kita bereskan dulu perbincangan kita berkait tentang reserve, margin yang dikatakan sedikit itu, berapakah kedudukan reserve semasa dan apakah minimum standard yang sepatutnya, dan mengapa sejak 2008 berbangkit 2014 dan kali ini 2020 seolah-olah tidak kunjung padam isu ini tidak boleh dibereskan? Isu sebenarnya apa dari kacamata AWA? Sebenarnya margin simpanan yang ideal ya untuk sebuah operasi bekalan air berjalan tanpa masalah yang besar 20%. Bermaksud 100% air yang kita rawat tu 80% adalah untuk menampung permintaan, termasuk air yang bocor dalam pipe. So itu akan masuk dalam permintaan ya. So 20% ni standby untuk kita, margin simpanan. Tapi dalam konteks operasi, kita masih boleh beroperasi di antara 10 hingga 15%. Tapi bila margin simpanan jatuh bawah 5%, kita sudah pun masuk zon kritikal. So untuk Selangor sekarang dan juga Lembah Kelang secara amnya, marginnya jauh lebih rendah dari 5%. Ada zon marginnya mungkin 2%, ada zon mungkin tak ada margin langsung. Ya, kawasan-kawasan yang tak ada margin ni kita dapat lihat pada waktu tengah hari kalau tekanan air di pipe di dapur tu mula mengurang, itu maksudnya zon-zon yang margin airnya sangat rendah atau hampir sifar. So ini kita dapat lihat. Dan kenapa pula 2014, 2008 berlaku perubahan di Kerajaan Negeri Selangor, di mana persekutuan adalah pihak lain. So berlaku pertembungan dua ideologi yang mengatakan mereka akan uruskan air sebegini rupa. Tetapi apa yang kita kena sedia maklum adalah pada 2006 Perlembagaan Persekutuan sudah pun dipindah, di mana kuasa ke atas air terawat dan bekalan air adalah diberi kepada Kerajaan Persekutuan. Hanya sumber air masih di bawah Kerajaan Negeri. Ini untuk Semenanjung Malaysia dan Labuan sahaja. Sabah Sarawak tidak ingin ikut pindahan ini. So dalam konteks ini, apabila kerajaan negeri enggan mengguna pakai cadangan ataupun plan yang sudah pun disediakan lebih awal oleh pakar-pakar dan melabelkan plan-plan ini sebagai alat atau objek-objek politik, maka berlaku tuduh-menuduh dan ada pihak yang kata sampai 2030 pun tak ada masalah bekalan air di Selangor. Tapi masalahnya 24 pun mereka dah tercekik. Dan selepas berlaku isu krisis air, baru kita lihat Kerajaan Negeri Selangor mula menerima cadangan daripada Persekutuan, menandatangani penstrukturan semula industri perkhidmatan air. Langkah 2 pun mula proses pembinaan, dan langkah 2 ni kita ambil air daripada kawasan Pahang. Dan air ini dimasukkan melalui satu terowong yang air mengalir menggunakan gravity, kita tak guna pump, tapi pump hanya guna di Sungai Sementan untuk masuk ke terowong dan dirawat di loji rawatan air Langat 2 dan kemudian akan dibekalkan kepada zon-zon permintaan pada kapasiti 1,130 juta liter air sehari, dan ia dijadualkan siap pada tahun 2019. Tahun lepas, mantan Menteri Air pula mengeluarkan kenyataan bahawa projek ini akan terlewat sehingga 2021 dan 2022, dan tahun ini pula Menteri Air yang baru menyatakan tarikh yang baru sehingga 2023, dan ini memberi rasa yang kurang senang bagi saya sebab sehingga rangkaian pipe ni tak siap, kita tak dapat mengurangkan kebergantungan yang tinggi kepada lembangan Sungai Selangor. Sungai Selangor sekarang membekalkan hampir 60% keperluan air mentah untuk Lembah Kelang. So kenapa Langat 2 kita bawa masuk? Sebab kita nak kurangkan kebergantungan supaya bila berlaku apa-apa kita dapat menguruskan dengan lebih mapan. Contoh sekarang hampir 1 juta akaun terjejas, mungkin kita boleh kurangkan kepada 600,000 akaun saja. So ini adalah satu pencapaian. Setiap kali berlaku gangguan 1 juta akaun, tapi sebab ada Langat 2 kita boleh kurangkan sehingga 600 atau 700 akaun. Maksud itu adalah pencapaian yang bagus. Okey. Piara, apa alasan kelewatan 2019, 2022 dan kini 2023, deadline baru? Alasannya apa yang diberikan?
Bila kita tanya tak ada jawapan, itu masalahnya. Dan pembinaan loji ini adalah di bawah Kerajaan Persekutuan oleh Pengurusan SIA Berhad, syarikat milik penuh Kementerian Kewangan. Dan ini di bawah Penstrukturan Semula Industri Perkhidmatan Air. Kita tak nak syarikat air ini buat kerja-kerja pembinaan, ambil hutang dan sebagainya. So kita struktur semula, PAB ni jadi macam banker, ya, sumber kewangan, dan dia juga akan menjadi kontraktor untuk pastikan infrastruktur yang besar ni dibina, dan akhirnya syarikat air akan memajak dan membayar untuk tempoh 45 tahun, dan siap bayar, aset ni akan dipindah kepada kerajaan negeri. Ya. Dari penilaian profesional AWA, saya melihat Piara konsisten dan mengikuti perkembangan ini secara dekat. Memang alasan kelewatan tidak diberikan, tetapi apakah boleh menggunakan hunch menjangkakan kemungkinan-kemungkinan, dan mengapa pula alasan kelewatan itu tidak dinyatakan kepada rakyat? Kalau saya lihat mungkin berlaku pertukaran kontraktor. Setiap kali bertukar kerajaan mungkin berlaku pertukaran kontraktor, yang itu mungkin kita perlu lihat Jabatan Audit Negara untuk audit dan lihat apakah sebab kontraktor ditukar atau tidak. Yang keduanya, jika berlaku kelewatan, setiap perjanjian ni kita ada schedule, ya. Bila schedule tu terlewat, kita kena bayar pampasan dan sebagainya. So bagi saya, jika satu lokasi tu kita nak mempercepatkan proses penyambungan pipe, kita boleh tambahkan modal insan, maksudnya kita lebihkan jentera, lebihkan pekerja, kita percepatkan proses. Sebab kita tak boleh buat untuk keseluruhan lokasi, tapi kalau satu lokasi itu kita cepatkan dahulu, maksud kita kurangkan impact di lokasi itu, dan kita boleh fokus kepada lokasi seterusnya. So ini lebih kepada perancangan. Bila kita lihat kepada satu projek dalam skala besar, kita lihat semua masalah-masalah yang berada di situ, yang mana kita boleh percepatkan, kita beri tumpuan yang lebih supaya bila berlaku insiden sebegini, bukan semua pihak terpaksa merana bersama-sama, dan disebabkan ada margin yang ekstra tu masuk tu, kita boleh bantu zon-zon bersebelahan. Okay, kita ada dua set masalah di sini yang kita cuba pada peringkat saya secara peribadi, saya cuba ingin memahami realitinya kerana tajuk kita pun ingin melihat cabaran di belakang tabir. Piara mengatakan ia lewat dan kita tidak tahu punca dan apakah alasan yang diberikan, juga tidak ada pertanggungjawaban untuk memahamkan rakyat mengapa ia lewat, dan kita cuma boleh membuat telahan. Set yang satu lagi adalah isu yang immediate, iaitu pencemaran. Kita belum pergi kepada pencemaran itu. Pada peringkat ini kita melihat bahawa masalahnya pencemaran itu sepatutnya boleh ditangani sekiranya reserve air itu dibereskan terlebih awal. Yang asalnya jadual akhir adalah 2019, kini sudah beranjak sehingga ke 2023. Sebelum kita pergi kepada isu di hiliran soal pencemaran itu, dalam kacamata AWA, Piara melihat tidak ada quick fix kepada masalah reserve air ini untuk tempoh yang dekat. Kita hanya masih boleh menjangkakan bahawa reserve ini kekal di bawah 5% untuk berapa lama lagi, sehingga 2024. Quick fix memang sukar, sebab bila kita nak quick fix, maksudnya kita nak naikkan reserve margin ni, kita mesti mempunyai bekalan air terawat yang lebih, baru kita boleh tingkatkan margin. So quick fixnya sekarang dalam plan penjaringan pipe untuk Langat 2 ni, ada jaringan yang kita boleh cepatkan. So itu quick fix dia. Kita kena fokus kepada pelaksanaan projek, kontraktor mana yang boleh percepatkan. Mungkin Mahkota Cerras tu susah sebab banyak kawasan perumahan. Mungkin kawasan Puchong boleh dipercepatkan, atau kawasan di Petaling Jaya boleh dipercepatkan. So ini bergantung kepada situasi di kawasan akar umbi, di mana kita boleh percepatkan, kita fokus. Tapi quick fix yang lain secara umumnya tak ada, sebab kita sudah pun masuk dalam situasi margin yang rendah, bermaksud kita terpaksa mengharungi krisis. Bila tidak ada gambaran quick fix yang realistik, termasuklah dalam soal penyediaan dananya, oleh kerana janji barunya adalah Langat 2 akan siap menjelang 2023, bolehkah saya jangkakan bahawa sepatutnya kalau everything is in order dan tidak ada berlaku apa juga masalah dan alasan yang lain, menjelang 2024 barulah isu reserve ini dapat diselesaikan secara tuntas. Itu pun kalau berjalan mengikut jadual. Bolehkah saya menyatakan itu secara selamat mengikut pandangan Marhain yang tidak bijak macam saya? Soalan yang cukup bagus, Syed. Ini juga mempunyai satu lagi komponen yang saya tidak sentuh lagi, iaitu kadar air tidak terhasil. Air tidak terhasil ni ada air yang bocor dalam sistem perpaipan kita.
So, kalau kita bawa masuk 1,130 juta liter air sehari dan kadar air tidak terhasil kita masih rendah, kita kena ingat ya, dalam tempoh dari tahun 2010 sehingga sekarang, peningkatan permintaan di Lembah Kelang adalah permintaan yang bukan betul, ya. Ia adalah permintaan yang dikawal. Sebab banyak projek-projek di mana syarikat ingin menambahkan kapasiti pengeluaran mereka disekat. Projek-projek perumahan yang baru juga difasakan supaya ia tidak mengganggu ketersedia wujudan air terawat ni. So dalam konteks ni, selepas 2023, bila siap, kita akan ada banyak syarikat-syarikat yang akan meminta bekalan air tambahan untuk meningkatkan kapasiti mereka. So margin akan mula menurun dengan cepat mulai tahun 2022-2023 sebab projek dah hampir siap, ada zon yang dah siap. So sepatutnya satu lagi perancangan, ini ramai tak tahu, perancangan asal juga untuk Langat 2 1130 sepatutnya siap pada tahun 2019, pada tahun 2022 30 juta liter, 1,130 juta liter air sehari sepatutnya siap pada tahun 2019, dan pada 2022 680 juta liter air, iaitu projek Langat 2 fasa 2 sepatutnya dilaksanakan. So masuk secara keseluruhan, Langat 2 akan membawa masuk sekitar 1,800 juta liter air sehari, yang itu dapat membantu. So di sini kita untuk pipe pun kita dah tercungap-cungap lewat sampai 2023. Masih lagi belum bercakap pasal Langat 2 fasa 2. Dan ada juga situasi di mana loji-loji rawatan kita dioperasikan pada kapasiti lebih daripada kapasiti reka bentuk. Bermaksud kalau kereta kita tu boleh ambil 500 kilo tapi kita ambil satu tan ya. Maksudnya kereta kita ni akan rosak lebih cepat. So kita juga ada risiko teknikal dalam operasi loji-loji rawatan air lain, terutamanya di kawasan Sungai Selangor. 3 loji yang besar tu memang over capacity ya. So ini antara isu yang saya kata, walaupun kita akan siap Langat 2, pada waktu yang sama kita kena lihat pada loji-loji yang sudah ada dan kena lihat bagaimana kita nak tambah air terawat yang baru. Pada waktu yang sama kita kena kurangkan kadar air tidak terhasil pada nilai yang lebih sesuai, mungkin dalam 25%. Dalam 5 tahun ni kita cuba kurangkan setiap tahun tu 1%. So bermaksud 5% lagi margin akan bertambah disebabkan kita kurangkan NRW. Ya, berdasarkan latar belakang itu ya Piara, kita juga melihat ada variabel lain, misalnya pertambahan penduduk, pertahanan pembangunan yang sekaligus juga membawa kepada tekanan permintaan air bekalan yang lebih besar dan tinggi dalam konteks Lembah Kelang ini. Dan Piara menggambarkan bahawa tidak ada quick fix yang jelas, melainkan usaha-usaha yang kelihatannya kedengaran kepada marhain seperti saya melihat ia seperti poket. Maka bolehkah kita menjangkakan bahawa realiti di mana truk tangki air ini dibawa masuk akan menjadi satu realiti yang semakin acap kali kita lihat sehingga 2024 sekurang-kurangnya, kerana tidak ada quick fix yang jelas kelihatan? Ya, memang perkara ini akan berulang sehingga Langat 2 kita siap dan beroperasi pada kapasiti penuh. Pada waktu yang sama juga kita juga kena lihat Kerajaan Selangor apabila telah mengambil alih syarikat-syarikat konsesi sudah pun berjanji ya akan melihat kepada plan pengurangan NRW yang lebih komprehensif. Saya masih belum lihat plannya lagi, dan ada juga isu-isu yang berkaitan dengan pengurangan NRW yang biasa dikaitkan dengan kos. Dalam pada tahun 2011 ya, kita sudah pun memulakan isu untuk mengenal memberi pendedahan kepada rakyat ya, apa itu NRW dan bagaimana kita nak selesaikan masalah NRW. So kadang-kadang bila ditanya kita nak kurangkan NRW kepada kadar yang lebih rendah, tiba-tiba menteri akan kata setiap kilometer itu kosnya sangat tinggi. Nak kurangkan 1% tu kosnya sangat tinggi. Tapi pada konteks yang sama, bila kita nak kurangkan NRW, kita kena buat kaedah penzon. Ya, kita akan zone setiap kawasan bekalan air ini kepada kawasan yang kritikal, subkritikal dan tak kritikal. So yang kritikal ni maksud dia bocor terlalu tinggi, dan kalau kita perbaiki pipe di sini bermaksud kita akan dapat pulangan wang yang lebih cepat. Dan zon kritikal kalau berada di kawasan kepadatan penduduk yang tinggi dan juga sambungan setiap kilometer yang tinggi, sebab dalam istilah ni juga kita ada connection per kilometer.
setiap kilometer tu ada berapa sambungan daripada pipe utama. So kalau sambungan setiap kilometer tu tinggi, kepadatan penduduk tinggi, kita akan dapat pulangan yang lebih cepat. So kita kena fokus, kita tak payah tukar pipe untuk satu negeri. Kita juga kena fokus, sebab kalau tukar untuk satu negeri, kita akan jadi macam kes Pak Pandey. Kita tak nak jadi macam tu. Bila Piara mengatakan bahawa kempen untuk menyedarkan rakyat tentang NRW, apa sangat yang rakyat boleh lakukan kalaupun dia sedar adanya NRW? Kena NRW ni adalah berkait tentang pempaipan yang sudah usang, yang perlukan kos yang besar. Bila dikatakan kempen untuk menyedarkan rakyat tentang NRW, itu fokusnya apa? Matlamatnya apa bila kempen itu disasarkan kepada rakyat? Yang pertama, kita nak rakyat tahu apa sebenarnya NRW. Air yang terbazir dalam pipe ni sebenarnya adalah sebahagiannya kos untuk rawat air ni kita bayar dalam tarif air kita. Okey. Kita memang bayar. Yang keduanya, kalau kita lihat sebelum balik rumah tu kat tepi jalan tu kita lihat pipe bocor jalan, kita buat tak tahu je. Balik rumah tak ada air sebab pipe dah bocor sebelah sana, tak ada tekanan untuk air sampai ke rumah. So kita juga ada tanggungjawab bila berlaku pipe bocor. Saya kalau buat program kita pergi luar bandar, kawasan luar bandar, ada kawasan bocor, kita akan terus masuk Google Map, tengok koordinat dia, terus hantar kepada syarikat yang berkaitan. Kita minta dia buat pembaikan. Saya boleh buat sebab memang dalam bidang saya juga berharap rakyat yang berada mana-manalah mereka jalan, kalau lihat air itu keluar jernih dari bawah jalan raya dan sebagainya, boleh buat laporan, minta syarikat air itu buat pembaikan dengan segera, sebab pembaikan tu boleh mengurangkan NRW, bermaksud tidak mengurangkan air terawat yang sepatutnya sampai ke rumah pengguna. Sehingga ke peringkat ini Piara, saya tidak mendengar ada gambaran solusi yang begitu meredakan dalam konteks isu pokok. Kita bincang tentang isu pokok lagi, soal margin yang tak cukup dan margin yang berada pada kedudukan yang sangat kritikal. Saya menjangkakan isu ini akan berterusan. Dan kita pergi kepada isu hiliran pula yang berkait tentang pencemaran ini. Apabila isu pokok tidak dibereskan, semua isu hiliran ini hanya akan menambahkan tekanan. Kerana ceritanya tentang pencemaran ini pula, dikatakan ada ribuan kilang, termasuk ribuan pihak industri yang tidak berdaftar, yang beroperasi secara tidak sah selama bertahun dan dibiarkan sehingga kan mereka ini boleh mengganggu sistem perbekalan yang ada ini. Sinopsis terlebih dahulu, jalan ceritanya soal cerita kes hiliran ni berbanding isu pokok tadi tu apa pula dari kacamata Ewa? Isunya agak ringkas Syed, sebab setiap longkang di belakang rumah kita akhirnya akan tersambung ke sungai juga. Betul. Dan kenapa proses ni begitu? Apabila air di kawasan penempatan tu masuk ke sungai, sungai ada banyak air dan kita menggunakan pelarutan secara semula jadi, dan dari sungai ia akan masuk sungai besar dan ke laut. Dan ini konsep sistem saliran dan perparitan. So kadang-kadang lokasi sebenar kilang yang mencemar tak semestinya berada tepi sungai. Dia hanya perlu melepaskan sisanya ke longkang pada waktu yang sesuai, yang dia rasa sesuai, dan sisa ni akan mengalir ke sungai. Dan kalau kita tak bernasib baik, anak sungai ini tersambung kepada sumber sungai yang kita gunakan sebagai air mentah dan kita akan terjejas. Contoh pada bulan lepas, Sungai Gong tersambung kepada Sungai Sembah dan Sungai Sembah tersambung kepada Sungai Selangor. Jaraknya dalam 17 km hingga 20 km, dan loji yang pertama terjejas adalah loji Rantau Panjang. Dan di situ tempat kita ambil air mentah tu, kita sebenarnya akan ada parameter untuk buat ujian. Kalau kawasan hulu biasanya kita ambil 5 parameter asas. Tapi di kawasan hiliran, terutamanya bila operator loji ni dia tahu kawasan ni ada risiko-risiko yang tambahan, dia akan ambil mungkin dia akan perhatikan tumpuk minyak, dia akan perhatikan ada bau yang kuat atau tajam ya. So ini antara parameter tambahan yang akan diuji oleh operator loji rawatan air itu sendiri. Tapi dalam isu ini kita memang tak boleh lari daripada masalah pencemaran, sebab satu lagi yang kita perlu lihat ya, mungkin di Petaling Jaya dahulu ada banyak kilang-kilang yang buat proses pembuatan ya, tapi sekarang especially dekat dengan kawasan Sungai Wei sana ya, kita ada kilang-kilang yang sudah dipindahkan. Sekarang banyak bangunan komersial, sebab bila satu kawasan tu banyak populasi penduduk,
kemudian menjadi kawasan perumahan, kilang-kilang juga akan diberikan notis untuk pindah keluar. Mungkin dia akan diberi masa 5 tahun dan sebagainya. Sebab mereka mulakan perniagaan secara sah. Dan kita tak boleh kata esok you kena pindah. Dan kalau kita minta dia pindah sebegitu, dia boleh mengambil tindakan undang-undang terhadap syarikat negeri, kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan. So ada juga kilang yang sudah berpindah dan ada yang berpindah jauh ke kawasan-kawasan pedalaman, juga ada motifnya. Biasa yang nak mencemar ni, dia ada 3 parameter utama dia akan lihat. Yang pertama, musim tengkujuh. Ya, saya tahu ni sebab biasa kalau kita lalu lebuh-raya utara selatan, lalu kawasan Nilai, ada kilang tekstil tu, kalau hujan confirm dia akan lepas sisa. Ya. Musim tengkujuh sebab bila dia lepas dalam longkang, sebab aliran air yang banyak, dia akan terus buat flushing. Dia akan membersihkan longkang tu dengan segera, susah kita nak cari punca. Kecuali kita tahu bahan kimia dia kepada industri jenis apa. Yang keduanya, dia akan ambil waktu lewat. Mungkin lewat malam, awal pagi ya. Biasa lewat malam, awal pagi ada pegawai dah tak ada dekat office. Ya. Hanya operator loji rawatan air yang ada di sana yang akan mengambil tindakan untuk menghentikan loji atau tidak. Dan yang ketiga, mereka akan juga lihat kepada tempat-tempat jauh daripada pergerakan manusia. Sebagai contoh, di Semenyih dulu, tahun lepas ya, ada 2 pencemaran di mana mereka menggunakan manhole ya, di mana di jalan raya kita ada penutup untuk IWK. Dia buka penutup tu, tuang sisa dia ke dalam. Dan jalan-jalan ni biasa kita bina infrastruktur, bukan semua jalan kita ada ramai yang lalu lalang ya. So orang yang nak buat salah ni, dia tahu kalau dipindah zon-zon ni, kemungkinan dia kena tangkap adalah lebih rendah. Tapi ada juga isu di mana kalau zon-zon itu adalah zon yang diwartakan sebagai kawasan pertanian, sepatutnya tak ada kilang yang boleh beroperasi di situ. Kalau zon perumahan, tak boleh ada kilang. So dalam proses pemutihan yang saya rasa saya pun baca dalam surat khabar, kenapa kita ambil masa yang lama? Pemutihan biasa kita perlukan tempoh yang singkat. Hanya isu-isu bagi pemindahan loji-loji yang sah, yang berlesen akan mengambil masa yang lama. Jadi di situ dalam konteks kita membuat tindak balas yang bersifat reaktif ini, kita masih berdepan dengan cabaran yang besar kerana kelihatannya kalau tadi isu pokok kita tak nampak cahaya di hujung terowong, isu hiliran ini pun kita juga tidak nampak satu solusi yang jelas di hujung terowong kerana sesiapa saja boleh melakukan manfaatkan perimeter musim tengkujuh lewat malam dan jauh ini untuk mengaburi pihak. Dalam kata lain saya nak menyatakan begini Perak, kita tidak ada suatu kaedah untuk circumvent, untuk sekat daripada berlaku, melainkan hanya reaktif apabila ia telah berlaku. Betul saya punya telahan itu? Betul, sebab cadangan-cadangan atau nasihat-nasihat yang sudah pun diberi tidak diguna pakai. Saya ingat lagi mantan Menteri Alam Sekitar yang sebelum Dr. Yobi ini ya, Datuk Seri Wan Junaidi. Nah, bila berlaku pencemaran, kami pernah berikan cadangan kami dan sebagainya. Datuk Seri Wan Junaidi pernah minta Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar waktu itu untuk berjumpa dengan pihak kami untuk dapatkan maklumat tambahan tentang cadangan-cadangan kami. Kami sudah pun berikan cadangan-cadangan tu. So kita lihat pihak menteri sudah pun berikan arahan. Pegawai lakukan tugas, tapi selepas tu tak ada follow up. Tidak melaksanakan cadangan-cadangan. So antara yang kami minta untuk dilakukan waktu itu adalah untuk mewujudkan satu pangkalan data tentang pergerakan bahan kimia di negara kita, sama ada diimport atau dihasilkan di negara kita, di mana bila bahan kimia ni kita ada pemborong juga. Ada yang akan beli untuk dijual, mereka akan jadi middleman dan sebagainya. So akhirnya akan ada pembeli terakhir yang akan menggunakan bahan kimia ini, dan jika dia menghasilkan sisa berbahaya yang perlu dirawat oleh syarikat yang berlesen, ia akan direkod. So dalam proses ni kita akan tahu pergerakan bahan kimia, dan bila bahan kimia ni tidak dirawat mengikut jadual yang ditetapkan, dia beli dah 6 bulan tapi tak masuk perawatan, Jabatan Alam Sekitar menggunakan sistem pangkalan data ni, kita boleh set satu sistem alert ya, yang boleh memberikan kita amaran bahawa premis-premis sedemikian belum melakukan proses perawatan lanjut, dan kita boleh buat proaktif enforcement ya. Tapi dalam konteks kita sekarang, contoh yang paling ketara saya lihat adalah sewaktu pencemaran di Pasir Gudang 2 kali ya.
adalah sangat-sangat menyedihkan dan memalukan satu Malaysia ya, bahawa Jabatan Alam Sekitar meraba-raba satu pasir gudang untuk mendenda sampai sekarang. Bahan kimia mana datang daripada industri mana? Kita tak ada. Ada dua bahan kimia yang kami sendiri menggunakan ahli kimia kami dapat rumuskan. Satu puncanya adalah industri petroleum, satu lagi punca adalah industri kelapa sawit. Okay. Dan bila kita keluarkan kenyataan sebegitu, dalam insiden kedua, tak ada siapa yang mula mengatakan bahan kimia mana yang dikesan. Kenapa pula dah berselindung tentang bahan kimia? Sebab bukan semua orang duduk dalam mesyuarat dengan pihak kementerian untuk memberikan pandangan. Ya? So dalam konteks ni kita lihat bila berlaku satu perkara, memang kita sangat-sangat reaktif. Kita sepatutnya, saya lebih gembira ya, kalau di Malaysia ni walaupun berlaku pencemaran, rakyat tak mengalami apa-apa gangguan bekalan air. Rakyat tak tahu langsung wujudnya ada satu skuad jenayah alam sekitar, Jabatan Alam Sekitar buat kerja, ataupun Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara buat kerja, luas buat kerja. Sebab semua buat kerja, orang tak tahu mereka dah buat kerja. Sebab tak pernah rasa satu situasi di mana pencemaran itu menyebabkan air mereka terganggu. Bermaksud itulah situasi yang kita patut mengharapkan dalam jangka masa yang terdekat ni. Piara menyebutkan tadi satu mungkin daripada banyak saranan untuk mengelak pencegahan lah, langkah pencegahan. Kerana kita bercakap tadi soal kelihatannya seperti tidak ada satu kaedah yang jelas macam mana kita ingin mengekang daripada tingkah laku buruk pihak industri ini membuang sisa ini ke dalam sistem. Piara menyatakan tadi satu kaedahnya adalah dengan mengawal pada peringkat pengkalan data. Soalan saya dua. Susulannya adalah mengapa ianya tidak dilaksanakan? Apakah semata-mata kerana tidak adanya political will sementara pihak Ewa dan Piara sendiri sudah menyatakan itu? Yang soalan saya kemudiannya berkait tentang penjelasan Piara itu adalah apakah itu sahaja saranan yang sifatnya pencegahan ataupun seolah-olah saya membuat telahan ada sebenarnya 2-3 cadangan yang lain tapi Piara cuma menjelaskan hanya satu daripada mungkin 3-4 yang lain. Piara. Sebenarnya bulan lepas kita hantar mengutus surat kepada Perdana Menteri dan juga semua anggota-anggota kabinet. Seorang saja Menteri Kanan yang respon balik pada saya ya, yang mengatakan akan membawa isu ni kepada Menteri Berkenaan dan cuba akan membantu kami untuk melaksanakan cadangan-cadangan. So antara cadangan ya, apalah yang mana? apalah menteri pun menteri pun kalau nak sebut pun takut ada orang yang rasa lain pula kan. So dalam konteks ni apa yang kita cadangkan, yang pertama cadangan jangka masa dekat adalah untuk menambah satu klausa tambahan dalam Akta Kualiti Alam Sekeliling yang menyenangkan proses meminta tuntutan bila berlakunya pencemaran. Contoh ya, Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 tidak membenarkan sesiapa yang terjejas ni untuk membuat tuntutan. Jika berlaku gangguan air disebabkan pencemaran ataupun paip bocor dan sebagainya, sebab ini adalah di bawah aktiviti-aktiviti yang di luar kawalan. Dan pengguna yang terjejas tidak boleh minta tuntutan ganti rugi. So apa yang kami minta adalah dalam proses undang-undang kita ya, Akta Kualiti Alam Sekeliling memang akan mendenda. Sekarang denda untuk bahan tak toksik paling tinggi 100,000, yang toksik setengah juta. Paling tinggi dia mungkin boleh lebih rendah. Saya rasa kerajaan ingin pindah kepada dalam nilai juta. Yang keduanya, mereka boleh tuntut nilai pembersihan. Bila berlaku pencemaran, kerajaan perlu keluarkan duit untuk bersihkan, kos itu kita boleh dapatkan ganti rugi. Tapi yang ketiga adalah, yang sepatutnya kita dapat daripada pesalah adalah apabila operasi kilang terganggu, operasi syarikat-syarikat atau kedai-kedai makan yang terpaksa beli pinggan mangkuk pakai buang dan sebagainya, ada yang mungkin terpaksa beli air terawat. So dalam konteks ini mereka mengalami kos tambahan. So untuk ini kami minta kerajaan tambah klausa tambahan untuk membolehkan siapa-siapa yang menjadi mangsa disebabkan oleh pencemaran ini untuk buat tuntutan, termasuk yang menggunakan air mentah iaitu syarikat rawatan air dan juga industri pertanian. Ini biasa kita akan tinggalkan mereka, kita langsung tak akan fikirkan pasal mereka. Sebab kita ada pertanian perikanan sangka ya. Juga di kawasan laut tu kita ada banyak perindustrian untuk perikanan. Ada juga pertanian di mana digunakan air mentah terus untuk mengairi kawasan pertanian mereka. So bila industri ini terjejas,
takkan kita nak biar mereka makan hasil pungutan mereka tu rosak sebegitu saja. Kita sepatutnya boleh bantu membuat tuntutan, sebab tuntutan asal kalau buat secara sivil mengambil masa yang lama. Dan kita perlu buktikan yang bersalah tu benar-benar bersalah. So sekali harum kita masuk dalam proses mahkamah, kita membantu untuk dapatkan tuntutan supaya kos sebenar pencemaran adalah, yang pertama, denda dari pihak Jabatan Alam Sekitar, yang kedua, ganti rugi untuk pembersihan, yang ketiga, ganti rugi kepada mangsa. So nilainya akan masuk pada nilai berjuta-juta. Pesalah tu akan takut untuk membuat kesilapan ni. Cadangan kedua adalah untuk menukarkan siasatan kesalahan alam sekitar ni kepada siasatan jenayah, yang itu pihak kerajaan sudah pun menubuhkan unit siasatan jenayah alam sekitar. Kemudian untuk jangka masa panjang kita ada pangkalan data yang kita minta. Yang keduanya, kita juga minta pegawai-pegawai pihak berkuasa tempatan ni dilatih untuk membantu secara cerapan, direct cerapan, kita tak boleh gunakan data untuk kesemuanya, untuk memastikan kilang-kilang yang berlesen itu melakukan aktiviti yang mereka laporkan mereka lakukan. Kadang-kadang mereka minta lesen untuk aktiviti tertentu tapi kat belakang dia buat benda lain. So kita kena ada pencerapan untuk pastikan mereka melakukan aktiviti yang mereka mohon lesen dan diluluskan untuk mengikut undang-undang yang sedia ada. Dan juga satu lagi tambahan yang kita minta dalam jangka masa panjang, RMK 12 dan RMK 13 yang akan datang, kita juga minta meningkatkan standard atau piawaian pelepasan air sisa kepada sungai. Kenapa kita minta ini dilakukan? Sebab dalam jangka masa panjang kita kena ingat, bila populasi penduduk meningkat, bila aktiviti ekonomi meningkat, beban pencemaran kepada sungai akan meningkat. Contoh 50 tahun dahulu Lembah Kelang, Sungai Kelang ada buaya. Tapi sekarang buayanya semakin hilang. Tapi disebabkan ada beberapa aktiviti baru ni, ada yang balik sikit lah. Dan kalau kita tidak membuat apa-apa, air yang mengalir di sungai itu sama, tapi ramai yang mengeluarkan sisa masuk ke sungai. So masuk, air itu tak mampu larutkan pencemaran yang sedang berlaku. Ini menyebabkan sesuatu sungai itu menjadi sangat tercemar. Tapi kalau kita kurangkan input bahan pencemar masuk ke sungai, dalam jangka masa panjang 15 hingga 20 tahun, Sungai Kelang boleh disedia wujud sebagai satu sumber air untuk Puchong dan Petaling Jaya. Kenapa tidak? Ya, itu realistik untuk jangka yang panjang. Satu soalan sisipan saya tadi bertanyakan tentang langka ataupun lemahnya tindak balas apabila Tiara mengatakan sudah pun menyatakan cadangan kepada Menteri Terbabit tentang perlunya pengkalan data, tetapi selepas itu tidak ada tindak balas. Saya tanyakan tadi, mengapa tidak ada? Adakah semata-mata ianya kerana lemahnya political will ataupun kewenangan politik, ataupun ada sebab lain? Mungkin kedengaran soalan itu agak naif, tapi saya kadang-kadang terdorong untuk memikirkan ada pihak pelobi juga yang memberikan tekanan mengakibatkan bahawa satu arahan yang sudah jelas kelihatannya sangat mudah untuk dilaksanakan tetapi kemudiannya tidak terlaksana. Apakah kerana adanya elemen-elemen black economy pelobi yang dari kacamata ewa? Saya tak tahu sama ada itu akan memberikan kesan tindak balas sivil apa pula selepas ini. Tapi kerana saya tidak berpuas hati dengan hanya sekadar mengatakan bahawa menteri sudah kata suruh buat tapi tak buat, dan kita berpada dengan jawapan itu, saya rasa macam geram juga. Tanya soalan yang sama tak ada jawapan. Jadi apakah sebenarnya ada tekanan yang lain menyebabkan agensi yang patutnya buat tindakan ni tak buat-buat juga tindakan? Memang wujud, tapi jawapannya mungkin akan memeranjatkan saya. Yang pertama, pernah sekali bila kita nak tingkatkan piawaian untuk peralatan elektrik, syarikat-syarikat terkenal dari Eropah yang pergi jumpa menteri supaya piawaian itu tidak dikenakan, sebab di negara mereka dan banyak negara-negara maju sudah pun mengenakan piawaian tinggi. So stok-stok lama tu dia kena cari tong sampah untuk buang. So kalau kita naikkan standard, kita tak dapat jadi tong sampah. Memang ada syarikat yang akan buat, dan dua syarikat tu syarikat Eropah yang mendabik dada menjadi ekonomi-ekonomi yang mesra alam sekitar. Tapi dalam konteks yang sama juga, yang memeranjatkan saya adalah sebab ada pegawai ni rasa, kenapa kita nak buat kerja lebih? Okay.
Ya, kalau sesuatu perkara itu dijadikan benda yang kompleks, ia menambah skop kerja, ia menyebabkan mereka perlu lakukan kerja yang banyak. Ya. Sebagai contoh, ini saya lihat di Jabatan Alam Sekitar, Suruhanjaya Tenaga, Suruhanjaya Perkhidmatan Negara. Kuasa diberikan undang-undang cukup besar, tapi mereka memilih hanya untuk membuat sekadar mereka nak lakukan. So Okay. kuasa maksudnya kita ada set yang besar, so mereka pilih satu subset kecil sebagai ruang kerja mereka. Ya. Sepatutnya mereka boleh lakukan kerja yang banyak. Ada juga pihak kata, oh sebenarnya Jabatan Alam Sekitar hanya mempunyai kuasa untuk 5 aktiviti yang tersenarai, yang prescribed, contohnya petroleum dan sebagainya. Ya. Minyak ni kelapa sawit, IWK ya, kembahan. Tapi itu adalah aktiviti terjadual, prescribed activity. Ya. Dalam akta itu sudah memberi kuasa yang penuh Betul. dan Jabatan Alam kita boleh tambah prescribed activity. Tak ada Ya. siapa-siapa menghalang. Saya sendiri pernah menjadi ahli Majlis Kualiti Alam Sekeliling sekitar tahun 2009, iaitu badan di atas Jabatan Alam Sekitar. Ini antara isu-isu yang diutarakan waktu itu. Tapi tak ada pergerakan sebab saya sendiri rasa ramai tak nak buat kerja tambahan. Itu pendapat saya dan saya rasa memang kalau nak buat lebih itu memang banyak sangat kerja dan mereka rasa gaji itu tak cukup Okay. kalau buat kerja lebih. Tiara, saya mengambil peranan sebagai devil advocate pada waktu ini berkait tentang isu ini. Kerana tadi contoh yang Tiara nyatakan adanya tekanan daripada pelobi luar itu berkait tentang isu elektrik. Kalau merujuk kepada isu data pencemaran sisa kimia ini, apakah ada petunjuknya mungkin elemen tekanannya juga datang daripada pelobi seumpama insiden yang Tiara nyatakan, ataupun kita hanya menebak tanpa ada unsur-unsur pembuktian? Memang kita boleh lihat dalam contoh ya. Contoh paling dekat dengan kita di Pasir Gudang. Okay. Setiap bahan kimia mempunyai puncanya. Ya, bahan kimia ni dia A campur B dapat C campur D. Dia ada dia punya formula dia. Bagaimana reaksi itu berlaku dan apakah hasilnya, hasil sampingan dan sebagainya. So dalam konteks ini, daripada bahan-bahan kimia yang kita kesan di tempat berlakunya pencemaran, kita boleh lihat jenis industri yang terlibat. Okay. Tapi kita lihat seolah-olah Jabatan Alam Sekitar langsung tak bagi sekolah meraba-raba satu Pasir Gudang. Yeah. Itu menunjukkan kita, bagi saya dari bidang teknikal, rasa sangat bodoh. Kenapa pula kita buat perkara yang tak masuk akal? Dan waktu itu keluarkan kompaun dalam ratusan. Apa yang kamu buat sebelum tu? Itu pun dalam insiden Pasir Gudang kedua. Pernah juga saya laporkan satu kilang sarung getah mengeluarkan air sisa dia berwarna putih mencemarkan longkang ya, tapi longkang sehingga masuk ke sungai dia letak longkang konkrit. Okay. Saya laporkan dan keluar pula satu notis yang backdated 3 hari daripada Jabatan Alam Sekitar, kata oh mereka sudah pun hantar surat. Takkan ngam-ngam kena waktu saya laporkan dan surat tu keluar 3 hari backdated, mereka sudah pun pantau. Bila kita tanya orang yang duduk kat sekitar tu, dia kata memang dah lama dek, pakcik dulu tangkap ikan kat sini, sekarang satu ikan pun tak boleh tangkap. So the neighbouring area memang mereka akan beritahu perkara sebenar apa yang berlaku. So dalam konteks ini lobby memang ada, isu tak nak buat kerja tambahan pun ada. Dan bila ada tekanan sebegini, semua orang akan janji dan mereka hanya mereka berjudilah ya. Berjudi bahawa rakyat akan lupa. Bila insiden ini, sebab insiden ini berulang sangat kerap, kemarahan tu masih ada. Katakan insiden ini hanya 6 bulan sekali. Kita akan lupa dan selepas 6 bulan kita tak akan cakap pasal isu ini. Ya, berarti kita juga boleh melihat dalam insiden ini adanya kelemahan sistem yang perlu kita tangani. Kerana kalau semata-mata soal meminta tindak balas rakyat, sejauh mana rakyat punya akses kepada maklumat seperti mana yang Tiara miliki. Saya nak beralih kepada isu tuntutan tadi berkait tentang cadangan supaya adanya ruang untuk menuntut ganti rugi, sama ada disebabkan oleh musibah ataupun disebabkan oleh proses pembersihan itu. Saya lihat otoriti air di Negeri Selangor ditanyakan di dalam media sehari dua ini, mungkin pagi tadi, saya tak ingat secara spesifiknya, tetapi bercakap soal memberikan ganti rugi
dan pihak autoriti air itu mengatakan bahawa mereka tidak mempertimbangkan apa-apa pun dalam bentuk ganti rugi. Dalam konteks insiden yang sekarang ini dan jawapan balas pihak berkenaan, apa komen balas sebagai EU? Seperti yang saya beritahu Syed ya, pada tahun 2011 ya, bila kita kaji undang-undang yang sedia ada, kita memang lihat lompang yang besar dari segi tuntutan. Sebab kos sebenar sebuah pencemaran atau insiden pencemaran adalah bukan saja denda dengan kos pembersihan. Ramai pihak yang terjejas, ya, terutamanya kilang. Sekarang kita lihat isu COVID ya. Nah, untuk COVID kita memerlukan air untuk membersihkan diri. Takkan kita nak mandi pakai alkohol? Tak masuk akal, ya. Dan dalam konteks ini, bila air tak cukup dan ramai akan stres, kita kena pastikan, especially kalau di Lembah Kelang sekarang, jangkitan agak tinggi dan kita kena pastikan kita cuci pakaian tu lebih kerap dan jangan simpan pakaian lama tu yang boleh menyebabkan penularan pula. So, pada waktu yang sama juga ada kilang-kilang atau industri, contoh kilang sarung getah. Sekaranglah mereka ada demand ataupun permintaan yang tinggi untuk sarung getah, industri farmaceutical dan sebagainya. Tapi kalau air tak cukup, saban hari ada gangguan bekalan air, bukankah mereka patut dapat ganti rugi? Kita sudah pun beralih dah 10 tahun Suruhanjaya Perkhidmatan Air ditubuhkan. Sepatutnya dalam 10 tahun ni kita lihat banyak penambahbaikan. Dan apabila kita lihat lompang ni, kita sudah pun utarakan isu ni sudah sekian lama dan kita lihat lebih baik ia dimasukkan di dalam Akta Kualiti Alam Sekeliling, sebab ada juga aktiviti yang tidak mengambil air terawat yang kita boleh dapatkan ganti rugi. Dalam konteks ganti rugi sebenarnya senang. Setiap syarikat yang membayar cukai pendapatan ya, kita boleh ambil data ni untuk kira ganti rugi setiap hari ya. Dan untuk penduduk domestik tak susah. Kalau kita nak dapatkan ganti rugi, kita biar syarikat air yang tuntut bagi pihak, sebab mereka tahu berapa akaun yang terjejas, apakah kuantiti air yang mereka pakai, dan bila dituntut kemudian kita kreditkan semula ke dalam bil mereka. Tak payah bagi cash ya. Termasuk bil bulan depan mungkin akan lebih rendah. So ini adalah proses yang kita sudah pun beri penjelasan dan saya memang mengharapkanlah dalam sesi parlimen akan datang ini kita perlu satu ayat je untuk mengaktifkan supaya Jabatan Alam Sekitar boleh membantu tuntutan. Kita tak minta pindah satu Akta Kualiti Alam Sekeliling yang mungkin ambil masa yang lebih lama. So kita buat yang kritikal dulu, yang tak kritikal kita ambil masa. So bagi saya ia bukan perkara yang susah, boleh dilakukan masa. Dalam kes insiden bekalan pencemaran, kes hiliran, kita sudah bereskan perbincangan tentang isu margin reserve tadi. Dalam konteks isu berpeluh Perak banyak lagi kami konsep pejabat kami tak pakai aircon. Saya tahu Piara dia akan nasihatkan jenis alat pendingin hawa yang sebagaimana. Dia sangat bagus. Jadi tuan-tuan boleh hubungi dia. Minta maaf saya promo sikit Piara. Dia boleh beritahu inverter tak inverter yang boleh menjimatkan elektrik. Jadi dia sangat pandai bab ini. Piara, kembali kepada persoalan saya berkait tentang insiden hiliran ini ya. Kerana tuding menuding itu digambarkan secara terbuka juga oleh media yang mengatakan bahawa bidang kuasa negeri sedemikian, bidang kuasa pusat sedemikian menyebabkan sehinggakan isu pencemaran ini tidak ada pertanggungjawapan yang jelas. Ingin kita mengatakan bahawa ini salah siapa, negeri ataupun pusat. Di mana lemahnya dan ia sudah ada pun elemen pengakuan. Saya lihat ada kementerian yang sudah mula mengatakan bahawa ia perlu ditambah nilai, ia perlu diperbaiki. Tetapi bagaimana itu boleh disegerakan? Kerana saya kira berbalik juga seperti mana isu margin tadi, isu ini kita sudah bincangkan 10 tahun dah. Soal tidak jelas pembahagian ini, 10 tahun 2 kali PRU, negeri dah bertukar, dah pimpinan, tapi sistem tak berubah juga. Jadi kita dah nak dekat ke PRU yang berikutnya. Apa yang harus kita didik rakyat supaya rakyat boleh tuntut menjelang PRU ini, termasuk dalam konteks pemilihan di negeri Selangor, komitmen tentang air ini adalah merupakan prasyarat untuk mendapat undi rakyat. Ini saya lobby bagi pihak rakyat ni. Memang betul Syed, sebab kadang-kadang bila kami buat program akar umbi ada juga peserta kami tanya, Encik Piara syorkan saya sokong siapa pula kan. So kadang-kadang kita itu bukan bidang saya ya. Memang ada yang sampai bila mereka tahu apa yang sedang berlaku, masalah dan kita jelaskan dengan ringkas ya, rakyat pun kadang-kadang ya ke saya sekian lama saya tak pernah tahu perkara ni berlaku sedemikian ya.
Dan dalam isu sekarang, adakah rakyat mempunyai kuasa? Sebenarnya rakyat mempunyai kuasa. Rakyat yang saya rasa yang perlu mereka tahu adalah apakah punca sebenar berlakunya isu kelewatan dalam meningkatkan margin simpanan, kelewatan dari segi mengambil tindakan ke atas kilang-kilang haram dan sebagainya. So guna tanah dan sumber air adalah di bawah kerajaan negeri, itu kita tahu. Ya, bagi alam sekitar kuasanya di bawah kerajaan persekutuan. Ya, so yang penting adalah bila kerajaan persekutuan ni dia tak boleh lihat sebagai entiti yang lain. Persekutuan ni sebagai ibu bapa. Takkan ibu bapa nak tinggalkan anak-anak berkeliaran tanpa makanan ya dengan masalah. Memang ibu bapa akan jaga. So bila kita lihat kepada isu alam sekitar, kita tak boleh lihat setiap negeri mempunyai kaedah pencegahan alam sekitar secara silo. Ia memakan kos yang tinggi. Kalau kita bergerak dari persekutuan, kita ada satu sistem yang uniform ya, yang sekata, yang boleh kita guna pakai dan membantu di antara satu sama lain. So ini yang paling penting. So bagi rakyat ya, bagi saya jangan termakan dengan janji. Ya, jangan termakan dengan janji kata oh kita akan selesai. Sebab janjinya 2014 tak ada krisis air. Janjinya sampai 2019 bekalan air mencukupi, air terawat mencukupi. Sampai 2030 air mentah mencukupi. Memang air mentah mencukupi. Air Sungai Kelang memang ada. Cuba minta pihak-pihak yang janji itu minum. Ya, pernah juga situasi. So kadang-kadang air mentah maksudnya air belum dirawat. Dan di setengah negara, kadang-kadang kita lihat juga di negara Eropah, mereka sedang bergerak ke belakang. Kita lebih kepada sumber air kita memang sudah dalam kualiti yang baik. Dan kita tidak sepatutnya mengalah kepada sektor perindustrian untuk mencemar dan menyebabkan kita perlu menggunakan teknologi yang lebih mahal untuk rawat air. Bila kita guna teknologi yang lebih mahal, bermaksud kos air kita akan meningkat. Tak salah kalau kos air kita rendah, kita juga pengguna air yang cekap dan kita tak ada masalah air. Tak salah. Kita akan menjadi negara contoh di dunia. Di negara yang maju, air mereka mempunyai kualiti yang lebih teruk dan mereka menggunakan sistem yang lebih mahal dan mereka perlu bayar kos air yang tinggi. Ya. So, untuk sistem yang garaman ya, kos elektrik antara yang paling tinggi. Dan 1 meter padu, takkan sekarang kita bayar dalam 70 sen. 1 meter padu takkan kita nak bayar 15-20 ringgit. Tak masuk akal. Ya? So dari konteks kos dan juga impak kepada ekonomi akan memberi isu yang kesan jangka masa panjang. Pada waktu yang sama yang saya risau adalah dalam percubaan negara untuk membangun semula selepas dihentam COVID pada awal tahun dan juga sekarang kali kedua. Bila insiden ini semakin berulang, apakah pendapat pelabur luar negara terhadap kita? Terutamanya pelabur yang ingin membawa masuk industri yang menggunakan banyak air, contoh industri elektronik. Adakah mereka akan yakin untuk datang ke Malaysia? Sebab bila berita keluar di luar negara, dia keluar sebagai Malaysia ya, sebab hanya Lembah Kelang yang terjejas sekarang. Tapi dia memberi image Malaysia. Ini antara cabaran-cabaran yang kita perlu tangani dalam kita menyelesaikan masalah ini. Saya berharaplah pihak-pihak yang melihat mereka sebagai dari fahaman-fahaman yang berlainan nanti bersatu semula, sebab tanpa air yang tercemar atau air yang beracun kita minum, dia tak kira siapa kita akan mati juga. Ya. Dari kacamata Edward, saya mendengar gambaran tentang kesukaran untuk mengenal pasti pencemaran ini kerana seperti yang saya dikhabarkan bahawa kaedahnya adalah dengan 1 tun, 2 tun, menguji kadar berdasarkan pada bau untuk kita mengetahui pencemaran itu. Apakah itu merupakan teknologi mutakhir yang terkini yang ada available in the market untuk mengetahui elemen pencemaran ini? Kerana itu jawapan yang diberikan oleh pihak wewenangan soal sukarnya untuk mengetahui bahawa air itu sudah tercemar atau tidak. Saya merasa curiga kerana saya rasakan dengan fourth industry revolution yang ada ni, apakah tidak ada satu solusi, sedangkan tadi PIARAS ni mengatakan Edward ni sudah boleh tahu mengambil sampel air dan kita tahu ini adalah daripada sisa ladang kelapa sawit dan sisa industri sekian-sekian. Dengan, saya tak tahulah, mungkin Edward ada banyak duit untuk melakukan kajian itu masuk ke dalam makmal mana pun. Kalau Edward boleh tahu, takkanlah sebuah kerajaan baik di peringkat pusat maupun di negeri hanya bergantung kepada bau. Saya tidak arif dalam hal ini, tetapi bila saya mendengar itu jawapannya,
saya rasakan seperti itu satu jawapan yang simplistik hanya untuk mengelak daripada dipertanggungjawabkan dalam urusan nak mengejar perpetrators, pesalah dalam isu pencemaran ini. Apa nasihat Ewa? Saya yakin Ewa ada pandangan, sebab tu saya tengok air muka tu dah geram nak bercakap lah. Saya silakan Piara. Sebenarnya kami tak lakukan apa-apa ujian. Kami hanya ambil nama yang diberikan oleh menteri yang bertanggungjawab dan kita cuba lihat kepada jenis industri di mana kedua-dua bahan kimia itu akan sentiasa wujud. Dan dari situ kita buat plotting, kita akan dapat tahu siapa industrinya, tak perlu buat ujian. Dan dalam konteks, kalau kita dah tahu industri mana yang ada di kawasan lembangan sungai itu, kita boleh tetapkan parameter-parameter dalam alat yang kita boleh, contoh ya, kita ada alat kita boleh tenggelamkan dalam air dan dia akan ambil sampling ya secara berterusan dan dia secara real time ya. So bila berlaku sebarang spike ataupun peningkatan mendadak, dia akan memberi amaran lebih awal. Semua perkara ini memang boleh dilakukan. Tapi bila mereka tak tahu siapa yang beroperasi sekitar mereka, bermaksud mereka tak tahu apa bahan kimia yang akan masuk. So dalam konteks ni, ia bukanlah sesuatu yang sukar. Tapi isu satu lagi yang saya banyak kali sudah beri amaran kepada agensi-agensi kerajaan ya, apa mereka akan buat kalau bahan toksik ini ya, bila boleh larut dalam air, tak ada bau, tak ada warna. Ya, habis. Dan kita tak kesan dia akan masuk terus ke dalam sistem. Dan sistem perawatan kita tidak boleh merawat contoh logam-logam berat. Ia akan masuk ke dalam bekalan air kita. Untuk ton ya, isu ton. Now, ton ni adalah satu kaedah yang kita gunakan untuk mengukur kekuatan bau. Kalau air itu keluar dari tangki septik ataupun IWK, kita juga boleh ukur mengikut ton. Tapi bila kita ukur mengikut ton, tak kira ton 1, 2, 3, contoh di Semenyih minggu lepas ya, bau bangkai, bau yang busuk seperti bangkai, maksudnya datang daripada bila media tanya saya kata kemungkinan besar daripada industri F&B, makanan dan minuman. Sebab memang bila saya lawat kilang, bila ada sisa makanan, bila dia rawat sisa makanan dalam kolam rawatan, memang akan ada bau seperti bangkai, bau yang sangat busuk. So dari bau, kadang-kadang kalau ada pengalaman kita akan tahu dari mana datangnya sumber. So ton ini tidak menjelaskan sama ada bahan yang ada dalam air itu berbahaya atau tidak. Ia boleh jadi toksik, sangat-sangat berbahaya. Dan kalau kita buat flushing tu, semua orang gembira lah kita flushing so that masalah bekalan air kita cepat selesai. Kita kena ingat, dia akan masuk ke Kuala Selangor. Sungai Selangor masuk Kuala Selangor, lepas tu kita semua pergi makan makanan laut yang sedap di Kuala Selangor. Kita sudah hampir sejam ini, tapi dalam minit yang terakhir ini saya ingin berikan kepada Piara. Saya nak bagi satu tongkat sakti ni. Saya suka bermain dengan tongkat sakti, magic wand. Saya nak bagi ni supaya Piara dengan Ewa boleh melakukan sesuatu supaya kita tak perlu tunggu sampai 2024 sebelum air di negeri Selangor ni dapat dirongkaikan masalahnya. Saya nak bagi tongkat itu kepada Piara sekarang. Piara nak ketuk tongkat itu di mana? Bagi saya, kita perlukan Kerajaan Persekutuan bergerak. Pak perlu lihat di mana saliran pipe perlu kita percepatkan. Pada waktu yang sama, sediakan peruntukan yang cukup kepada air Selangor untuk mengurangkan NRW dalam 3 tahun yang akan datang. Supaya dalam proses kita kurangkan NRW, kita boleh pastikan insiden-insiden ini boleh, kalau berlaku pencemaran pun, kita boleh mula beroperasi dengan lebih cepat. Okey. Jadi memanfaatkan betul-betul tongkat yang disediakan itu. Wah, senang Piara kan? Kalau saya boleh Piara bercakap dengan lebih lanjut lagi. Tapi kita tidak mahu juga overflow of information. Kita one bite at a time. Dan kita harapkan, itulah Piara, tak naklah nanti panggil Piara bincang lagi minggu depan isu sama. Sebab ada satu lagi pencemaran yang juga berulang. Kan? Jadi sedih lah. Macamlah kita tak pernah belajar daripada boleh kita tak nak ada pencemaran lagi. Sebab dulu pun saya bincang dengan Piara pun benda yang sama juga. 10 tahun jumpa lagi bincang benda yang sama juga. Kita ni tak graduate dah. Repeat paper je dah berapa tahun dah kita ni Piara. Harap tak sampai 20 tahun. Mudah-mudahan. Bismillah. Terima kasih Piara. Saya kira perbincangan yang sangat melalui. Jemput datang semula ke Dialektika agar kita boleh terus mempertajam lagi pemikiran rakyat di dalam memahami isu ini tanpa kita terjun terus dalam kotak parti. Tetapi sebaliknya kita melihat apa yang sepatutnya boleh diselesaikan dan kita letakkan tanggungjawab itu di atas bahu mereka yang
sepatutnya memainkan peranan, sama ada pentadbir maupun ahli politik. Terima kasih Fiara. Kita jumpa lagi dalam Sama-sama. kesempatan akan datang dan terima kasih kepada semua penonton Dialektika. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.